Tak tahu nak kata, tapi macam tu lah selalu juga ketua umur lah kan. Oh, nak lebih nak support harapan tu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, ambil dadah untuk menangkap ikan. Itulah antara alasan yang diberikan seorang nelayan yang mengaku mengambil dadah jenis heroin ketika ditahan dalam op rintis yang dijalankan di sekitar kawasan perairan Kuala Kedah, Alor. Liputan operasi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Kota Star membuka tirai 999 minggu ini bersama wartawan Haziq Hamid. Tak tahu nak kata, tapi macam tu lah selalu juga ketua umur lah kan. Oh, nak lebih nak support harapan tu lah. Tiga 30 pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star terlibat dalam operasi yang mensasarkan para nelayan menerusi op rintis. Kawasan Kuala Kedah telah dikenal pasti sebagai kawasan rintis. Iaitu rintis ini kita ambil pendekatan untuk memulihkan kawasan tersebut daripada kawasan yang terlibat, yang penglibatan dadahnya tinggi. Jadi kita akan merangka operasi demi operasi untuk membersihkan kawasan tersebut. Weh, sini! Perjalanan 999 dari Markas Taktikal Pasukan Gerakan Marin, Polis Diraja Malaysia Kuala Kedah menemukan sebuah kapal nelayan dipercayai cuba melarikan diri daripada pihak polis. Kita faham. Cuma kita tak mau bagi rapat ini. Itu saja. Bukan kita tak bagi rapat. Ketika diperiksa, awak-awak kapal ini dipercayai pernah melakukan kegiatan menghisap heroin dan syabu. Ianya terbukti hasil penemuan peralatan menghisap dadah di bahagian penginapan. Siapa sangka ya, di sebalik kawasan yang kecil, percayai tempat penginapan para nelayan juga dijadikan tempat persembunyian barang-barang yang disyaki digunakan untuk menghisap syabu dan heroin. Kita menjumpai di atas sebut tempat awak-awak tidur ni adalah plastik-plastik kosong, iaitu bekas dadah disyaki heroin dan mengenai dan alatan-alatan lengkap untuk menagih dadah heroin. Juga dijumpai barrel kaca. Barrel kaca ni digunakan untuk menagih dadah jenis syabu. Hey. Serbuan diteruskan melepasi muara Sungai Kuala Kedah. Sasarannya, kapal nelayan yang baru sahaja pulang dari menangkap ikan. Perjalanan kami sejauh 2 batu nautika dengan menaiki bot PSC 20 menemukan sebuah bot nelayan yang di dalamnya terdapat 20 orang kesemuanya dan salah seorang daripadanya telah 20 tahun melakukan kegiatan menghisap dadah jenis heroin. Lelaki berusia 80-an ini mengaku menghisap heroin sejak mula menjadi nelayan dengan alasan kononnya sebagai sumber kekuatan ketika bekerja. Heroin lah? Ubat tu heroin lah? Kenapa apa menjadi keperluan ni jadi nelayan ni? Takut tak larat? Kau macam mana? Tak tahu nak kata, tapi macam tu lah selalu juga ketua umur lah kan. Oh, nak lebih nak support harapan tu lah. Bantu ke dadah ni untuk buat kerja ni? Ada membantu ke dadah ni kalau isap dadah untuk buat kerja? Bantu itu je lah. Bagi yang tak sihat kan, tu.
bermula start ni sebab kerja nelayan hisap ke ataupun memang sebelum kerja nelayan dah hisap? Muda itu lah, tak itu dah ke orang kan. Semuda-muda lagi hisap dah? Dalam jangka 20 tahun tu lah. Jangka 20 tahun tu. Cik dah jadi nelayan dah berapa puluh tahun? Lebih kurang tu lah. So 20 tahun nelayan, 20 tahun juga hisap? Macam tu? Lebih kurang tu lah. Sebelum jadi nelayan? Tak ada betul. Hisap? Kita biasa. Ha. Bagi dalam 50 ringgit tu lah. Tu hisap berapa hari tu? Dah tengok dah balik 2 hari kadang tak balik 2 hari 3 hari. So 2 hari 3 hari tu beli RM50 untuk stok untuk beli 2-3 hari lah. Itulah. Hasil operasi, 80 individu yang sebahagian besarnya terdiri daripada awak-awak ditahan kerana terbabit penyalahgunaan dadah. Jadi dalam tempoh 1 hingga 24 Julai 2019 untuk narkotik kita telah menjalankan beberapa siri operasi di kawasan rintis iaitu di kawasan Kuala Kedah, yang mana di dalam tempoh tersebut kita telah berjaya menangkap seramai 106 orang yang terlibat di dalam yang didapati terlibat di dalam kesalahan Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang mananya ialah 4 ditahan di bawah kategori bekalan, 198 ditahan di bawah kategori memiliki, manakala 4 orang lagi ditahan di bawah langkah-langkah pencegahan khas. Haziq Hamid, 999. Tokan cuba meloloskan diri. Dalam kejadian 7 Ogos lalu, kira-kira jam 3 petang, seorang lelaki dipercayai Tokan Dadah bertindak agresif merempuh kenderaan yang dipandu polis. Wartawan Najwatul Huda menemui Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Ezani Muhammad Faizal bagi mendapatkan butiran lanjut. So kita terpaksa OP dia lebih kurang 3 jam. Kita kena tengok keadaan lalu lintas di sini kesesuaian. Kerana maklumat kita terima target ataupun suspek kita ni ganas, iaitu agresif lah. So lebih kurang 3 second je dia akan serahkan dadah tu kepada customer. Dia akan buat satu round U-turn. Satu round U-turn. Bila dia dah selesai serah ni, dia akan dia ni akan statik dalam kereta je. Dia tak akan turun. Tidak ada sesiapa pun terfikir laluan lebuh raya yang sibuk ini digunakan oleh Tokan sebagai salah satu tempat dalam aktiviti peredaran dadah mereka. Rentetan kejadian, bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Petaling Jaya membuat serbuan ke sebuah rumah di Subang Jaya, Selangor. Berapa orang jual? Yang lorong kita 5 gram boleh jual? kat mana sekarang? Berapa kau dapat? Ada orang tak? Dengan siapa? 700. Hasil serbuan polis menahan seorang lelaki warga tempatan dan menjumpai pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM40,000. Heroin, pop. Dia Dennis dia dapat bekalan daripada BP. Alright, so Dennis ni kita dah berkali-kali cuba dapatkan, dan hari itu kita dapat geng 08. Sepanjang Oktapis pada tahun lalu, polis berjaya menahan 11 pengedar dadah. Kata hisap ni? Kau jual ya? Saya belum dah tu je ambil kan. Soal siasat lepas kita tangkap dia tu, 2 orang ni bukan geng 08 yang dibagi ni, bukan rakan sejenayah. 2 orang ni geng 21. Dia competitors. Memang ada kaitan competitor, dan kaitan dia jual dadah. Menurut ACP Nik Ezani lagi, sindiket penyelundupan dadah menggunakan modus operandi secara berpindah randah.
Pengedar turut menggunakan taktik penjualan dadah di sempadan Petaling Jaya dan Subang bagi mengelakkan aktiviti dikesan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hidup ah. Ai Allah Rabbi. Dah dah. Ni apa? Dekat tukang. Pukul. Tak apa. Dah pegang tukang. Setiap kali operasi dijalankan, pelbagai tindakan dilakukan suspek ketika cuba melarikan diri, walaupun tindakan mereka boleh membahayakan diri. Saksikan detik-detik cemas si penagih dadah yang sempat dirakam juru kamera Naim Fitri dan Syafiq Jamaluddin. Rinciannya bersama wartawan Sanizar Ain. Sekitar jam 6.30 pagi, taklimat operasi tapis khas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara. Matlamat operasi ini adalah untuk membantras kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah di sekitar kawasan Kuala Muda. Disertai 23 anggota bahagian siasatan jenayah narkotik daerah, operasi dijalankan bersama 7 anggota agensi anti dadah kebangsaan AADK Seberang Perai Utara. 999 turut menyertai operasi ini yang diketuai Inspektor Nagarajan Marimutu. Hari ini kita akan membuat satu operasi khas dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Seberang Perai Utara bersama agensi bantuan dari AADK IPD Seberang Perai Utara dan juga bantuan Balai Pentadbiran IPD Seberang Perai Utara di kawasan Penagah. Hasil maklumat dan perisikan yang dibuat dapati banyak aktiviti pengedaran penyalahgunaan dadah di kawasan Penagah. So, kita dalam perjalanan untuk operasi serbuan di kawasan tersebut. Di sekitar kawasan inilah dipercayai menjadi tumpuan penagih dadah untuk melepaskan giannya. Patah balik. Pulang. Patah balik. Dapat. Hidup ah. Ai Allah Rabbi. Dah dah. Ni apa? Dekat tukang. Pukul. Tak apa. Dah pegang tukang tak. Pegang. Gemuk tu. Gemuk tak. Ambil apa sini? Ambil stok barang. Stok barang apa? Ikan ke apa? Feed eh? Feed. Batu? Batu tak isak lah. Batu tak isak. Ada isak feed lah. Serbuan anggota operasi ke sebuah rumah di sekitar kawasan ini berjaya menahan 2 suspek yang dipercayai terbabit dalam pengedaran dadah. Ada barang tak bang? Ha? Ada barang ha? Belakang. Mana kali gimana? Barang dia. Ya apa? Ni. Ni boy. Plastik banyak macam ni. Tanda-tandanya dia ni seorang pengedar dadah. Dia bungkus dalam bungkusan kuantiti yang kecil untuk jual kepada orang. Itu yang dapat keuntungan yang banyak. Dan juga straw macam ni. Secara kebetulan memang dicari pun. Dikendaki. Operasi diteruskan di sekitar kawasan jeti ini yang dipercayai menjadi pot penagih dadah melepaskan giat mendapatkan bekalan dadah. Jun, weh. Oi, Maya. Oi, Jun. Barang tak mau tinggal. Bagus yang ada packing. Ha. Wah. Okey. Kau saja. Nak isap ada barang dekat dalam. Duit hang ah. Okey. Ada lagi barang. Abang isap ah. Barang sekali ya. Tanpa menyedari kehadiran pihak berkuasa, warga tempatan yang berumur 62 tahun ini ditahan kerana datang ke kawasan jeti ini dengan alasan untuk membeli ikan. Namun setelah disoal siasat,
dia disyaki seorang penagih dadah. Mai buat apa sini? Abang. Ha? Mai cari ubat ke apa? Cari ubat ke lah. Ya, Pak Long umur apa? 62. Sejak bila ni terlibat dengan apa ni saya dah ni? Di sini juga terdapat penagih-penagih dadah datang ke sini untuk melepaskan gian dan mendapat bekalan sehingga sanggup bertaruh nyawa menyelamatkan diri daripada ditangkap oleh pihak berkuasa. Hasil operasi bersepadu yang dijalankan di kawasan JT ini, 15 dipercayai penagih ditahan. Di mana di port kampung Teluk Malas, Teluk Malas kita telah menahan 14 orang. Port JT Pasar Bisik 15 orang dan sebuah rumah yang kita telah kenal pasti sebagai port di kawasan Kuala Muda kita telah buat tangkapan 2 orang di mana kedua-dua mereka ini kita siasat di bawah Seksyen 39 di dadah berbahaya lah. So dalam operasi ini juga kita juga telah merampas 37.69 gram syabu, 6.28 gram heroin, 0.41 ganja, 19 pil aremin dan juga wang tunai 220. Dan nilai rampasan kesemua dadah ni bernilai 4,500. Dan operasi ini kita akan teruskan lagi sehingga dalam matlamat kita untuk menghapuskan aktiviti penyalahgunaan dadah di dalam daerah sebelah mereka. Sanizar Ain 999. Tidak sampai sejam menyamun dan melarikan sebuah kenderaan. 1 daripada 4 suspek maut kemalangan. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Ismail Dolah, siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta Proton Exora yang dicuri dipandu lelaki berusia 18 tahun bersama seorang penumpang lelaki dari arah Johor Bahru menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Semakan mendapati lelaki yang maut mempunyai 3 rekod jenayah lampau. Polis melepaskan beberapa das tembakan ke arah tayar kereta dipandu suspek yang membawa dadah di Jalan Sentul, Kuala Lumpur. Dalam kejadian jam 3.25 petang, kereta Proton Saga dipandu suspek diekori kenderaan Polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK, Kuala Lumpur. Suspek bagaimanapun menyerah diri selepas polis berjaya memberhentikan kereta itu. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan ketika kejadian. Tangisan mengiringi seorang remaja lelaki berusia 19 tahun selepas dia diperintahkan ditahan di penjara selama diperkenankan Yang di-Pertuan Agong setelah didapati bersalah membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah pada 2017. Hukuman dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Dato' Azman Abdullah ke atas remaja berkenaan selepas mendapati dia gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas 23 pertuduhan membunuh 23 individu tersebut. Mengikut Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001, pesalah di bawah umur 18 tahun ketika kesalahan dilakukan tidak boleh dikenakan hukuman mati.
Siapa yang tiada akal, monyet atau manusia? Itu yang menjadi persoalan apabila seorang lelaki yang dipercayai pemilik kebun durian tergamak mengikat kaki dan tangan kemudian menyembur cat merah pada seekor monyet yang dikatakan mencuri buah durian di dusunnya. Video yang memaparkan penderaan haiwan itu menjadi tular dengan ribuan tontonan. Video berdurasi 46 saat itu memaparkan keadaan monyet yang cukup tidak bermaya kerana diikat dan disembur cat merah. Jelas mendapat kecaman netizen terutamanya di kalangan pencinta haiwan. Apakah perasaan menonton video tersebut dan adakah wajar kita melakukan sedemikian terhadap haiwan yang begitu kesian sekali kita melihat? Okay, sebagai wajar saya, yang ni saya nampak video tu sangat kecil, maksud saya heartbreaking lah. So kita sebagai haiwan yang kesayangan, saya nampak video yang tu tak wajar sangat. Kalau haiwan nak ambil makanan, dia kena at least kena bagilah. So kena ada macam perasaan kesayangan kepada haiwan lah. Lepas tu asal nak buat bagi pen merah kepada haiwan tak perlu. So dia kena bagi makanan je. So tak perlu lah buat torture kepada haiwan ke semua tu. Pada pandangan saya kan, saya memang tak boleh tengok benda-benda macam ni sebab haiwan kan. So kalau saya memang, kalau saya tahu saya akan laporkanlah kepada pihak yang berkenaan lah untuk mendakwa siapa-siapa yang buat kerja macam tu. Menurut Pengarah Perkhidmatan Negeri Selangor, Encik Haidahan Mokbul Hassan, pihaknya menerima pelbagai aduan berkenaan penderaan, pengabaian juga pembunuhan haiwan sejak Januari lalu. Dalam Seksyen 86 dia nyatakan dengan jelaslah apa-apa mana-mana orang yang memukul, menendang, memberangkan, menakutkan, menyeksa. Dan kalau disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-dua. Persatuan Haiwan Malaysia adalah satu NGO dan kita tidak ada kuasa untuk kerja membenteras. Tetapi apa yang kita buat, kita come up dengan pelbagai kes supaya dia memberi kesedaran. Maknanya NGO yang ada seperti Animal Malaysia ni untuk menyedarkan masyarakat tentang perlakuan mendera, menganiaya haiwan itu merupakan satu jenayah dan kita berharap supaya pada masa akan datang lebih ramai lagi celik tentang hak haiwan di negara ini. Jadi Persatuan Haiwan Malaysia mengalu-alukan, tetapi aduan perlu berasas, berfakta, ada bukti dan juga yang penting saksi berani untuk buat tindakan seperti yang digariskan oleh Persatuan Haiwan Malaysia. Mereka yang melakukan penderaan terhadap haiwan akan disiasat mengikut Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan jika didapati bersalah, hukuman penjara 3 tahun atau denda maksimum sebanyak RM100,000 atau kedua-duanya sekali bakal dikenakan. Kalau macam masa tak boleh lalu je, kita buat dekat mahkamah tu, so dia sebab kerja saya. Mahkamah tak ada, kalau ada apa-apa boleh ke mahkamah.
Flora dan fauna negara dicuri dengan rakus oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ratusan jerangkap samar dipasang bagi mendapatkan sasaran yang sudah tentu bernilai tinggi. Ops Khazanah Bersepadu yang dijalankan di seluruh negara bertujuan untuk membantras jenayah pemburuan haram itu. Laporannya bersama wartawan Nur Izzati Luqman. Tempang, hakikat yang perlu dihadapi Kinta, harimau Malaya yang menjadi mangsa jerat pemburu haram. Harimau betina ini ditemukan dengan kecederaan parah pada kaki kiri hadapan ketika diselamatkan dari hutan simpan Bukit Kinta, Perak pada tahun 2010. Berdasarkan statistik, lebih 200 individu telah ditahan sejak Op Bersepadu Khazanah atau OBK dilancarkan pada September 2019. Nilai rampasan pula dianggarkan sehingga kini hampir mencecah 10 juta ringgit. OBK mensasarkan penyeludupan dan pemburuan haram yang mengancam keharmonian hidupan liar serta tumbuh-tumbuhan milik negara. Taman Negara Kuala Tahan antara lokasi bagi operasi Bersepadu Khazanah yang dijalankan oleh pihak polis dan juga penjilitan, dan difahamkan anggota yang bertugas perlu melakukan rondaan di dalam hutan lebih daripada 8 jam untuk memastikan tiada sebarang pencerobohan ataupun bagi mengurangkan pencerobohan oleh penceroboh-penceroboh yang mencuri hasil negara hutan. Untuk kawasan macam Kedai Kuala Tahan ni, kami lebih kepada untuk taman negara lah. Untuk taman negara, kita sedia maklum kawasan tu memang pendalaman. Kita memang tak ada, dari segi transportation pun memang tak boleh sampai, kita perlukan jalan kaki. Bila pergabungan dengan pihak polis ni, kelebihan dia bila adanya pihak anggota PGA yang memang mahir dengan hutan, dari segi satu keselamatan kami memang terjagalah. Dan yang keduanya dari segi kemahiran dia orang tu banyak membantu. Ini kita menjumpai kesan jerat lama dan kita akan tandalah untuk menunjukkan kita menjumpai kesan ni, dan mungkin kita akan menjumpai kawasan Pati. Dan biasanya bila kata rondaan, kami akan jumpa kesan. Jika selalunya kesan ni dia macam-macam. Ada yang macam tadi semasa ni kesan jerat, ada yang kesan pakikan, ada yang simbol-simbol yang kami jumpa, dan daripada situ kami mula menjejak. Dia ada kesan kayu yang dipotong, lubang, dan akan ada di tepi pokok yang tarik ke bawah. Hasil daripada ronda apa semua tu, pilihan kawasan kita telah bertemu dengan dia dan kita telah buat tangkapan dan rampasan lah. 2 orang takut kita akan patah balik. Kita patah balik. Ada yang agresif, ada yang biasa-biasa je lah kan. Maknanya sekarang ni ada yang melawan, ada yang lari apa semua. Terpaksa kita ni lah, kita kejar balik dia orang. Daripada 117 kes yang dikesan oleh OBK, 45% yang ditahan melibatkan warga asing, manakala selebihnya penduduk tempatan sebanyak 55%. Jelas di sini, demi wang ringgit, khazanah negara yang seharusnya dipelihara sanggup digadai. Kita di Malaysia ni, kita kaya dengan khazanah alam semula jadi. Dan dari segi hidupan liarnya pun masih banyak lagi. Di negara lain, di negara jiran kita, ada juga beberapa negara yang dah tak ada dah harimau dalam hutan. Lepas tu dari segi hasil hutan seperti gaharu daripada pokok kayu karas ni, pun di tempat lain, di negara jiran kita lain mungkin dah semakin tak ada dan susah nak ambil. So kita akan atur gerak orang kita situ untuk melakukan rondaan-rondaan, termasuk juga dengan roadblock lah, untuk mengenai isu-isu penyeludupan, pemburuan haram, terutama sekali pada spesies harimau Malaya kita ni yang
mana dia punya setakat ni bilangan dia kurang daripada 200 ekor. Sekurang-kurangnya 10 haiwan yang cedera akibat terkena jerat di hutan telah ditempatkan di pusat ini bagi tujuan rawatan dan juga rehabilitasi sebelum dilepaskan ke pusat ataupun habitat asal mereka di hutan. Itu pun sekiranya telah dikesan sesuai ataupun selamat untuk dilepaskan ke dalam hutan. Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan di Sungai Perak menjadi rumah bagi spesies hidupan liar terancam yang diselamatkan akibat kes kecederaan dan penyeludupan. Kinta bersama beberapa spesies lain yang senasib dengannya seperti tapir dan beruang ditempatkan di sini. Kinta merupakan salah seekor harimau yang telah ditempatkan di sini sejak tahun 2013 akibat terkena jerat. Dia mengalami cacat kekal. So apa agaknya kesan akibat kecacatan kekal yang terdapat kepada Kinta? Dia limping. Jadi dia tak boleh memburu. Jadi perjalanan dia pun terhad. Dia tak berapa jauh. Di sini kita jaga dia komplit lah. Daripada segi makanan, rawatan. Tapi kalau dekat hutan, belum tentu dia akan selamat lah. Mungkin jangka hayat dia tak lama lah. Kinta ni kita tak akan lepas. Sebab dia ni memang dah biasa dengan manusia. Yang boleh lepas, anak dia. Kalau dia lahirkan anak. Saya terang. Makan lagi. Penceroboh haram terus diburu. Flora dan fauna negara perlu dipertahan. Kekejaman mereka jangan sesekali dibiarkan. Jerat yang dipasang tentunya meragut kebebasan penghuni belantara. Saksikan laporan bahagian kedua Op Bersepadu Hazanah Minggu hadapan. Tindakan dan hukuman terus diperkasa. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Sudah terlewat ke tempat kerja atau memang akan menyusur masuk ke laluan arah kiri. Itulah antara alasan yang diberikan pemandu yang memandu di lorong kecemasan ketika disoal pihak berkuasa. Wartawan Hani Hazwina Kahar menyertai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam operasi khas Lebuh Raya Hubungan Timur Barat minggu lalu. Lorong kecemasan tak boleh lalu je. Kita buat dekat mahkamah tu, info dia sebab kerja saya. Mahkamah tak ada, kalau ada apa-apa boleh ke mahkamah. Tanpa menghiraukan kepentingan laluan kecemasan, pemandu sering menggunakan laluan ini demi keutamaan sendiri. Assalamualaikum dan selamat pagi. 12 Ogos lalu, 10 anggota termasuk seorang pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengadakan operasi khas 7 kesalahan utama, memfokuskan kesalahan menggunakan lorong kecemasan di Lebuh Raya Hubungan Timur Barat. Dalam kesibukan bertugas, SOP berikutan fasa PKPP sentiasa dipatuhi. Laluan ini sering digunakan oleh pengguna jalan raya pada setiap pagi dan kebanyakan kenderaan mengambil kesempatan menggunakan laluan kecemasan bagi memotong queue. Sikap pemandu yang mengambil mudah keperluan diwujudkan lorong kecemasan boleh mengundang pelbagai kesulitan bukan sahaja kepada pemandu itu sendiri, malah kepada pengguna jalan raya yang lain. Pemantauan jauh dari lokasi pemeriksaan dilakukan supaya pemandu yang menggunakan lorong kecemasan tidak menyedari kehadiran pihak berkuasa. Ada yang cuba meloloskan diri, namun tindakan mereka dapat dikesan oleh anggota yang melakukan pemantauan. Kira laluan. Lorong kecemasan tak boleh lalu je, minta maaf. Kan nak cepat ke kak? Tak, sebab saya nak masuk lorong kiri. So Kalau maksudnya dah ambil tepi
alasan lewat ke tempat kerja. Kebanyakan pemandu juga mengguna laluan kecemasan atas alasan untuk menyusul ke arah kiri. Setakat 9.30 pagi, sebanyak 42 notis saman P22 atas kesalahan penggunaan lorong kecemasan telah dikeluarkan dan sebanyak 42 buah kenderaan telah diperiksa. JPJ daripada unit peronda bermotosikal akan meneruskan operasi mengawal kuasa undang-undang di bawah kaedah 53/1 kaedah lalu lintas 1959 iaitu penggunaan lorong kecemasan. Mereka yang menggunakan lorong kecemasan akan dikenakan kompaun sebanyak RM300. Dalam pada itu, Jabatan Pengangkutan Jalan akan mengurangkan kadar saman kompaun sebanyak 70% terhadap kesalahan-kesalahan tertentu sehingga 31 Ogos ini. Nasihat saya kepada semua pengguna jalan raya, mohon berhemah dan membuat perancangan awal untuk ke pejabat. Operasi tamat jam 11 pagi. Laut buat apa? Makan ikan. Makan pistol, hutang-hutang. Ikan lah. Keluar bila ke ni? Laut ni kan? Oh, mau keluar ni kan? Pagi tadi. Permintaan tinggi daun ketum di negara jiran mendorong sindiket penyeludupan sama ada di daratan maupun di perairan. Minggu lalu, Polis Merin Wilayah 3 Pengkalan Kubur Kelantan berjaya mematahkan satu cubaan untuk menyeludup bahan itu menerusi op benteng laut yang dijalankan di Pulau Ular, Tumpat. Saksikan laporannya bersama wartawan Muhammad Ros Abdullah. Dia menyertai pasukan polis untuk menjalankan rondaan dan tinjauan untuk membantras jenayah penyeludupan di sempadan negara. Operasi pada 6 Ogos lalu di Pulau Ular, Tumpat berjaya menghalang cubaan menyeludup daun ketum yang dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Pasukan Polis Merin Pengkalan Kubur telah membuat 2 rampasan yang melibatkan di bawah Akta Racun dan di bawah Akta Kawalan Bekalan. Melibatkan rampasan sebuah bot enjin galah dan 25 bungkus plastik hitam yang dalamnya terdapat daun ketum anggaran lebih kurang 250 kg. Permintaan terhadap daun ketum amat tinggi di sebelah negara jiran dan ini menjadi peluang pada mereka yang di sebelah tempat kita untuk menjual ketum ke seberang. Jumlah keseluruhan rampasan daun ketum dan bot galah dianggarkan bernilai RM22,500 Malaysia. Dalam operasi berasingan, pasukan Polis Merin turut merampas 1,000 liter minyak petrol dalam sebuah stor pengkalan haram di Kampung Tualang, Tumpat. Kita telah membuat rampasan sebanyak 40 tong minyak petrol yang dianggarkan setiap tong sebanyak 25 liter dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia RM1,650. Pasukan Polis Merin Wilayah 3 Pengkalan Kubur Kelantan terus komited dalam menjaga keselamatan perairan negara. Dengan kekuatan pegawai, anggota dan kaki tangan awam seramai 58 orang, PPM Wilayah 3 Pengkalan Kubur melaksanakan op benteng laut di sepanjang kawasan tanggungjawab negeri Kelantan. 3 bot ronda ditempatkan di perairan Sungai Golok sehingga ke Kuala Tok Bali dengan pemantauan 24 jam. Pada hari ini kita menjalankan pemantauan dan juga rondaan di kawasan-kawasan hotspot di persepadanan antara Malaysia dengan Thailand. Jadi kita kena pasti kawasan hotspot dan juga laluan lorong tikus di sepanjang Sungai Golok ini. Jadi di samping kita menjalankan pemantauan dan rondaan, kita menjalankan pemeriksaan terhadap bot-bot yang melalui menggunakan perairan Sungai Golok ini, terutamanya bot nelayan. Lalu guna kru berapa orang? Laut kru, pergi ke laut ni? Pergi ke laut kalau 8 orang. Berapa hari kat laut? Saat itu satu malam ya. Malam ya? Kamu okay. Hari-hari lah. Hari-hari lah waktu dek. Masa keluar ke laut tu masa tak ada nampak ni benda-benda bot-bot yang mencurigakan ke apa ke? Tak ada. Tak ada? Tak nampak bot nelayan asing tak ada? Tak nampak. Bot pancing bawa okok ke apa? Tak ada? Tak ada. Tak nampak tu.
999 membuat tinjauan ke lokasi rampasan daun ketum yang dilakukan oleh pasukan polis marin. Penyelundup menjalankan aktiviti ini kerana permintaan daun ketum sangat tinggi di negara jiran dan keuntungannya mampu mencecah sehingga 2 ke 3 kali ganda. Di sini kita kena pastilah sebagai kawasan hotspot yang digunakan untuk menjalankan aktiviti penyelundupan, terutamanya penyelundupan daun ketum yang baru-baru ini kita telah tahan sebuah bot dan juga bersama rampasan lebih kurang 250 kg daun ketum. Pesisir sungai ini ada jeti nelayan dekat sini dan juga bersebelahan dengan jalan raya besar. Sindiket ni ataupun nelayan individu ini menggunakan kawasan ini untuk aktiviti penyelundupan untuk memudahkan pergerakan dia. Pelbagai modus operandi dilakukan oleh pihak penyelundup, namun ianya tidak menghalang PPM Wilayah 3 Pangkalan Kubur untuk terus menggempur aktiviti haram ini. Dengan kelebaran sungai itu lebih kurang 15 ke 50 meter, jarak yang dekat, jadi memudahkan untuk aktiviti penyelundupan. Di samping itu juga individu ataupun sindiket menjalankan aktiviti penyelundupan ini, dia menempatkan tontor-tontor atas sapu air untuk memantau pergerakan pihak berkuasa. Tinjauan dan rondaan di sepanjang perairan Pangkalan Kubur Rantau Panjang ini dilakukan oleh pasukan polis marin untuk memeriksa kawasan hotspot, dan sepanjang perairan ini terdapat lebih kurang 120 jeti ataupun pangkalan haram yang digunakan untuk aktiviti penyelundupan. Kalau tengok di sini kan pangkalan haram ni dia dirikan tembok-tembok batu untuk mengaburi pandangan pihak berkuasa, pemantauan daripada luar, menjukakan pihak berkuasa untuk mengambil apa-apa tindakan sebab ini adalah merupakan tanah milik persendirian. Jadi kita tiada kuasa untuk orang kata merobohkanlah stor pangkalan haram ni. Jadi stor macam ni banyak lagi rasanya? Ya, sepanjang perairan Sungai Golok ni kita akan jumpalah beberapa lagi stor ataupun pangkalan haram yang digunakan sebagai transit untuk aktiviti penyelundupan, sama ada penyelundupan untuk barang keluar ke Malaysia ataupun sama ada barang masuk ke Malaysia. Selain bot ronda yang membuat rondaan di perairan, tim unit risikan polis marin juga digerakkan untuk menjalankan pemantauan kawasan panas di pesisiran pantai dan juga Sungai Golok. Terdapat juga aktiviti-aktiviti penyelundupan yang lain seperti aktiviti penyelundupan di bawah atau kawalan berkelan, itu barang-barang kawalan bersubsidi seperti bahan bakar, minyak diesel, petrol, tepung dan juga minyak masak. Selain itu kita juga ada berjaya menahan beberapa individu yang cuba melintas sempadan tidak melalui pintu yang diwartakan. Di laut buat apa? Makan ikan. Makan betul, tang-tang. Ikan lah. Keluar bila ke ni? Laut ni lah. Oh, mau keluar ni lah? Pagi tadi? Balik hari dah, balik hari. Balik hari. Tak nampak bubuk pancung, bot nelayan rasmi pun tak ada lah. Tak nampak. Kolaborasi antara polis marin dengan agensi penguatkuasa yang lain juga turut dilakukan dalam usaha untuk membendung aktiviti penyelundupan di sepanjang perairan Kelantan. Untuk aktiviti penyelundupan pada masa kini memang agak berkuranganlah semenjak dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Walau bagaimanapun terdapat juga segelintir individu yang menjalankan aktiviti penyelundupan ni sebagai sumber pendapatan. Jadi aktiviti ini kebanyakannya berlaku pada malam hari lah untuk mengaburi penglihatan pihak berkuasa yang menjalankan rondaan dan pemantauan di sepanjang Sungai Golok ini. Op Benteng Laut atau Op Benteng COVID ini turut bertujuan menyekat aktiviti lintas sepadan bagi membendung penularan COVID-19 ke dalam negara. Muhammad Ros Abdullah, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.
999 mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani atas pelantikan sebagai Timbalan Ketua Polis Negara.